Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita meneruskan bacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah dalam perbahasan haji. Jadi kita berhenti tadi pada syarhu muharramatil ihram, syarahan perkara-perkara yang diharamkan bila mana kita berihram haji ataupun umrah. Ada berapa? Ada 9. Jadi yang pertama ialah satru ar-ra'si, menutup kepala. Menutup kepala bagi lelaki lah haram ketika ihram. Bi kulli ma yu'addu satiran fil 'adah, dengan setiap perkara yang dianggap, yang dikira sebagai penutup pada sudut adat, pada sudut uruf. Jadi haram bagi lelaki tutup kepala dengan setiap perkara yang dianggap sebagai satir, penutup pada sudut uruf dan adat. Boleh? Jadi kopiah ni haram. Topi haram. Sekalipun wa in haka launal basharah wa lam yakun makhitan, sekalipun penutup tu tidak berjahit dan sekalipun nampak warna kulit. Contohlah kita pakai kopiah ni dalam keadaan berlut sinar, nampak warna kulit kepala, haram juga. Sebab apa? Dia menutup kepala. Berbeza dengan perkara yang tidak dianggap sebagai penutup urfan, la yu'adu satiran urfan, bi khilafi ma la yu'adu ka khaytin daqiq. Contohnya tali macam ni tak? Ni kita guna yang ni. Kita buat lagu ni. Jadi ni tali kan. Ini tak dianggap sebagai penutup kepala, maka tak haram. Ada tak orang kata solah telah menutup kepalanya dengan benang, dengan tali? Tidak dianggap sebagai penutup. Begitu juga kalau kita jadikan kita punya serban sebagai tempat kita tidur, jadikan dia sebagai bantal, tak ada masalah. Ataupun kita letak tangan macam ni, juga tidak ada masalah, tidak dianggap sebagai satir. Itu pun selagi mana tidak qasad satir lah. Kalau kita qasad tangan ni sebagai penutup, tak, sebab panas, jadi kita letak tangan ni sebagai penutup daripada panas, waktu tu yu'adu satiran, maka berdosa lah. Faham tak? Tapi kalau sekadar letak, tidak qasad, tidak niatkan tangan kita sebagai satir, tidak ada masalah. Kafahalak ya zakwan. Nah, kemudian wan ghimas fi ma'in walau kadur. Kalau kita tenggelamkan kepala kita dalam sungai, sebagai contoh sungai Pahang, tak, yang keruh, adakah dianggap sebagai kita telah menutup kepala kita dengan sungai? Tidak, maka tidak dianggap sebagai haram. Tak, ataupun sungai di sana lah, di Mekah tu lah. Kau orang pelik pula, mana ustaz, bukan sedang ihram ke? Tiba-tiba contoh tutup kepala dengan sungai Pahang, tak jadi. Contoh ni wa in kana khata'an, contoh tidak ada masalah walaupun salah, sekadar nak tawdih, menjelaskan. Okey. Begitu juga kalau kita bawa zambil ni bakul yang dibuat daripada rotan, kita letak atas kepala, kita bawa lagu tu kan. Itu juga tidak dianggap sebagai penutup selagi mana tidak qasad as-satr. Tapi kalau kita qasad akan zambil itu sebagai satr, penutup, dia akan jadi penutup lah. Dan dia tidak menyentuh kepala. Kalau sentuh kepala, maka dia dianggap sebagai penutup macam Quran surah. Faham tak?
juga tidak ada masalah kita melindung diri daripada panas matahari menggunakan mahmal ataupun menggunakan midhallah. Midhallah ni payung lah. Disebut kat sini wa in massa ra'sah, sekalipun kena kepala. Tu. Okey, jadi yang pertama yang diharamkan ketika mana ihram, haram ke atas lelaki menutup kepala dengan setiap perkara yang dianggap sebagai penutup. Boleh Zakwan? Share Zakwan video ustaz ni. Okay, yang kedua, lubsul muhit, pakai pakaian yang meliputi badan. Ini juga haram bagi lelaki lah. Ay ayakuna muhitan bil badan atau bi udwin min al a'dha sawa'an kana makhitan am la. Maksud muhit ialah pakaian yang meliputi badan. Sama ada meliputi seluruh badan, contoh kita pakai jubah, meliputi seluruh badan. Ataupun kita pakai ni baju Melayu ni meliputi sebahagian badan, kain plekat meliputi bahagian bawah badan, seluar, meliputi kaki. Tu dua kaki. Faham tak? Itu haram. Okey. Boleh? Ataupun meliputi sebahagian juzuk badan. Tadilah kita pakai seluar, pakaian yang menutup bahagian kaki, maka haram. Sama ada pakaian itu berjahit ataupun tidak berjahit. Ada pakaian yang tidak berjahit, contoh kopiah Al-Azhari, ada sebahagian yang tidak berjahit. Dia mulabbat, dia macam ada gam gitu, jadi dia bentuk sendiri kopiah tu tanpa ada sebarang jahitan. Kita ambil kopiah tu, kita letak kat kepala, haram. Faham tak? Sebab meliputi kepala. Boleh? Jadi disebut dekat ta'liq, fala yajuzu aqdu tarfi rida'ih bi tarfihi al-akhar. Tak boleh kita ikat hujung ridak dengan ridak yang dengan hujung yang lain. Jadi ridak kita tu yang kita pakai kat atas tu, sebahagian orang dia pin. Hujung ridak dengan hujung ridak dia pin. Itu tak boleh, haram. Sebab telah dianggap sebagai muhit, meliputi badan. Kalau tengok fatwa pun di Malaysia pun mengatakan ianya haram, tak boleh pakai pin. Jam tak boleh juga sebab dia meliputi bahagian ni. Dia meliputi bahagian ni, haram pakai jam. Adapun slipper, maka tidak ada masalah. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat bahagian kaki depan itu terbuka, begitu juga bahagian akib. Akib ni iaitu bahagian tumit terbuka. Itu tak ada masalah. Adapun stokin ataupun pakai kasut yang tutup bahagian depan jari jemari kaki dan juga akib, iaitu tumit, itu tidak boleh, haram. Okey, pakai cincin tidak ada masalah walaupun meliputi sebahagian juzuk badan kan. Tidak ada masalah sebab tidak sabit daripada Nabi cabut khatam baginda ketika baginda sedang ihram. Maka dibenarkanlah. Okay, yang ketiga, ini khusus untuk perempuan, satrul wajhi, tutup muka dengan pakai niqab ataupun pakai burqa, haram lah sebahagian muka ataupun keseluruhan muka. Walau basul kufazain lil mar'ah, begitu juga pakai jawanti, iaitu kita sebut sebagai sarung tangan. Itu haram bagi wanita ketika mana sedang ihram. Yang keempat, izalatul sya'ri wal dhufri, membuang rambut. Sama ada rambut itu ataupun kita terjemah dengan bulu lah. Sama ada bulu tu bulu hidung, bulu ni, bulu ni, bulu ni, bulu ketiak, bulu rambut, bulu kemaluan, haram belaka dibuang. Sama ada lelaki ataupun perempuan ketika mana ihram. Buang kuku, haram juga. Qaisya'ir ra'si wa jami'il badan. Kecuali kalau ada darurat. Kecuali kalau ada darurat, maka tidak tidak haram dan juga tak perlu bayar fidyah. Contoh, ada apa tu sebut bulu tumbuh daripada bola mata yang hitam tu, tumbuh daripada situ, contohlah. Ataupun bulu mata tumbuh sampai tutup mata ni, tak boleh nak tengok, tak nampak, maka kita potong. Itu tidak ada masalah. Ataupun seseorang tu diuji dengan sakit dia punya kuku terkoyak ataupun terpatah maka ketika itu dia rasa sakit, jadi dia potong untuk hilangkan rasa sakit itu, tidak ada masalah. Faham tak?
Tulid darurah, tidak ada masalah. Yang keseterusnya yang diharamkan ketika mana seseorang tu sedang ihram haji dan umrah ialah at-tib. At-tib ni wangian. Bikulli ma yu'addu tiban fil 'adah. Haram guna wangian dengan setiap apa yang dianggap sebagai wangian fil 'adah. At-tib bikulli ma yu'addu tiban, dengan setiap perkara yang dianggap sebagai wangian pada sudut adat haram kita guna. Fa yuqsadu rihu, dan diqasadkan daripada tib itu baunya. Baunya. Jadi wangi, di bau wangi ni ada kala kita nak kepada wangi tu, kita qasad pada bau dia tu. Yang tu haram. Kita guna ketika mana kita sedang ihram. La fa yahrumu bi ayyi min awjihil isti'mal, haram dengan apa cara penggunaan sekalipun. Jadi tip ni banyak cara gunalah. Ada kala kita gunakan dengan cara tabakhur, maknanya kita bakar bukhur, kita bakar wangian, jadi keluar asap. Kita qasad apa tu? Qasad wangian lah, qasad bau dia tu. Jadi kalau kita buat lagu ni, pada asap tu kena pada badan kita, haram tu, tak boleh. Ataupun kena pada baju kita, haram, tak boleh. Ada kala kita guna wangian ni dengan cara kita hancurkan wangian tu. Mana kalau air mawar kita mandi, dia rosak, dia hilang lah. Air mawar tu boleh kita mandi tak? Air mawar bau wangi. Wangian, minyak wangi yang kita sembur tu, tak, bila kita guna dia hilang. Mana dia musnah lah, dia melekat pada badan. Maka ketika itu juga haram kita gunakan. Tak. Ada kala kita tak sembur pada badan, kita tak mandi, guna wangian tersebut, tapi kita hidu sebab bau dia wangi, seperti bunga wangi, bunga mawar ataupun rayahi. Ketika itu haram juga kita cium bau-bau yang wangi. Ada benda yang kita ambil wangiannya dengan cara bawa, kita bawa, maka bau tu ada, bau tu wujud, maka ketika itu haram juga. Jadi apa cara sekalipun kita guna wangian tersebut, ada qasad kita nak kepada wangi itu, maka hukumnya haram. Boleh? Berbeza kalau sesuatu yang wangi, yang berbau wangi, tapi yang kita nak daripada perkara tersebut bukan bau dia. Malah kita nak daripada perkara tersebut ialah untuk berubat. Biarlah wangi tak wangi, wangi itu kebetulan. Sebab benda tu boleh ubat diri kita yang sakit, kita guna. Ataupun islah. Islah ni maknanya apa? Makanan kita tak apa nak sedap, kecuali kalau kita masuk sesuatu perkara yang mungkin kita sebut sebagai apa panggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Orang panggil apa? Alat-alat masak tu lah. Kayu cengkehnya dan sebagainya, orang buat masak sup dan sebagainya tu, bau dia wangi, sedap bau dia. Tapi adakah kita kehendaki daripada dia bau? Tak. Kita nak bagi sedap makanan, maka tidak ada masalah. Sebab bukan kita qasad ke bau, tak. Kita qasad ke islah, nak bagi comel makanan, sedap makanan. Ataupun kita niat nak makan, contoh apple ni bau dia sedap, bau dia. Jadi kita makan apple tu, adakah haram? Tak. Sebab walaupun dia berbau, tapi kita bukan nak ke bau, kita nak ke rasa sedap tu, kita nak makan. Faham tak? Jadi yang diharamkan penggunaan tip ialah bila mana kita qasad, kita nak, kita tuju kepada bau dia. Adapun benda-benda yang wangi, kita qasad untuk berubat, islah, makan dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Nombor 6, al-jima' wa muqaddimatu. Haram ketika mana seseorang, sama ada lelaki ataupun perempuan, berihram, haram mereka berjima' dan juga muqaddimah bagi jima'. Wal jima'u yufsidul hajja wal umrata bi syurutin arba'ah. Dan jima' merosakkan haji dan umrah dengan 4 syarat. Yang pertama, ayakuna aliman, mesti tahu hukum itu haram. Jima' ni merosakkan haji dan umrah dengan 4 syarat. Maknanya batal haji umrah tu. Tu dengan 4 syarat. Yang pertama, kena tahu hukum haram. Yang kedua, amidan, sengaja. Kalau dipaksa, amidan ni maknanya dalam keadaan ambil, sengajalah. Bukan bukan terlupa. Tak. Yang ketiga, mukhtar, mana pilihan sendiri, bukan dipaksa. Yang keempat,
qabla tahallul al-awwal fil haji atau qabla al-faraghi min al-umrah. Sebelum tahallul pertama. Mana sebelum tahallul pertama dalam ihram haji jima', maka batal haji dia. Ataupun kalau umrah kita ambil iktibar sebelum daripada selesai umrah. Dia buat umrah, sebelum selesai amalan umrah tu, walaupun ada baki satu lagi amalan umrah, dia jima', maka batal umrah. Boleh? Jadi nak batal haji dan umrah dengan jima' ada 4 syarat. Pertama mesti alim, amid, kedua mukhtar, dan keempat mesti jima' berlaku sebelum tahallul awal bagi haji dan sebelum selesainya umrah bagi umrah. Wa yajibu alaihi bima fa'ala min ifsadin 5 asya'. Bila batal haji seseorang dengan jima', contohlah seseorang tu sebelum tahallul pertama dia jima' bini dia. Jima' tu pula dalam keadaan tahu hukum tak boleh, haram, dan dia amid, pisah, mana bukan lupa, betul mukhtar, tidak ada orang paksa, dia pilihan sendiri. Maka kita sebut wajib ke atas dia 5 perkara. Pertama, itmamun nusukih. Walaupun haji kamu dah batal, kamu kena sempurnakan haji kamu sampai habis. Boleh? Ataupun kamu sempurnakan umrah kamu sampai habis. Ni khusus dalam bab haji umrah. Kalau sembahyang kita batal rakaat kedua sebab kentut, kita ambil sembahyang semula. Ni tak. Dah batal dah, sempurnakan sampai habis. Tak boleh start daripada awal balik, tak. Sempurnakan sampai habis, lepas tu qada pada tahun akan datang. Yang kedua, al-ithmu, dosa. Yang ketiga, al-qada'u 'ala al-fawr, kena qada dengan segera. Kena qada dengan segera. Faham tu? Yang ke qada dengan segera itu makna tahun depan tu terus kena qada. Yang keempat, wal kafaratul uzma, kena bayar kafarah yang uzma, yang besar. Yang kelima, ta'zir daripada pemerintah. Boleh? Itu 5 perkara yang wajib kat atas dia lah. Bila mana dia batalkan haji dia dengan jima'. Yang ketujuh, perkara yang ketujuh yang diharamkan ketika mana ihram ialah duhnu atau dahnu sya'ri ar-ra'si wal lihyah. Meminyakkan bulu rambut, bulu kepala dan bulu janggut. Minyakkan. Tadi cabut haram. Sama ada bulu tu bulu rambut ke bulu apa ke haram. Sekarang ni kita nak bincang duhn. Kita minyakkan bulu. Yang haram ialah minyakkan bulu rambut dan lihyah janggut. Adapun wa amadahnu baqiyatul badan fala yahrum. Kita minyakkan anggota badan yang lain, tak, kita minyakkan bulu ketiak ke bulu apa, yang itu tidak diharamkan. Yang ke-8, qatlus sayd, memburu ataupun membunuh binatang buruan. Syurutus saydil muharram 3. Syarat binatang buruan yang diharamkan ada 3. Cukup 3 ni haram kita buru dia, haram kita bunuh dia. Apa? Yang pertama, an yakuna barriyan, mesti binatang buruan itu binatang yang hidup di darat. Kharaja bihil bahri fala yahrum. Berbeza kalau binatang tu hidup di laut. Ikan tak ada masalah, sotong tidak ada masalah. Tak. Okey. Faham tak? Jadi orang sedang ihram nak pergi candai sotong, nak pergi mancing, tak ada masalah. Okey, kalau seseorang kalau binatang tu hidup 2 alam. Maka kita sebut haram juga. Kita beratkan belah hurmah, jadi haram. Kita panggil barma'i. Boleh? Itu binatang yang hidup 2 alam. Haram juga. Yang kedua, ayakuna ma'kulan, mesti binatang tu boleh dimakan. Kharaja bihi ghairul ma'kul. Kalau binatang tu tak boleh dimakan tapi diburu, tidak diharamkan ketika mana haji dan umrah. Yang ketiga, ayakuna wahsyiyan, mesti binatang tu wahsyi, liar. Apa binatang liar? Binatang yang tidak boleh kita dapatkan dia, kita tangkap dia melainkan dengan hilah, dengan helah, dengan jerat, dengan helah tertentulah. Sama ada binatang liar tu burung ataupun binatang yang melata. Sama ada milik kita ataupun sama ada milik orang, milik kita, atau mubah, mana tidak ada milik siapa-siapa. Haram juga kita buru selagi mana binatang itu wahsyi, iaitu binatang yang liar. Alladhi la ya'lafuhu an-nas, itu wahsyi. Mana binatang yang tidak ya'laf, mana tidak biasa dengan manusia, tidak jinak dengan manusia.
kharaja bihil ahli. Apa beza kalau binatang tu ahli? Ahli ni bukan orang panggil apa? Apa tu kita sebut tim bola sepak mesti ya ahli tak? Ahli ni maksud dia apa? Maksudnya ialah binatang yang tidak buas ataupun tidak liar. Yang tu tidak ada masalah untuk diburu. Sekalipun dia akan jadi liar, tak kisah. Faham tu? Ngatuk mata Wa idza kana mutawallidan min ma'kulin wa ghairi ma'kul. Kalau binatang tu lahir daripada binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, atau mutawallidan min barrijin wa bahri, ataupun lahir daripada binatang yang barri, yang hidup di darat dan juga hidup di laut. Atau mutawallidan min wahsyi wa ahli, ataupun lahir daripada pok yang seekor yang liar, seekor lagi yang tak liar, yang jinak. Fayahrumu sayduh wa tajibul fidyatu taghliban litahrim. Maka haram hukum memburu dan wajib fidyah juga sebab kita beratkan yang bahagian yang tahrim, yang haram. Jadi masalah apa kalau seekor binatang lahir daripada makul wa ghairu makul. Maknanya mok dia boleh dimakan, ayah dia tak boleh dimakan. Tak. Dua tu bersama keluar anak. Anak dia tu apa hukum? Sebab kita sebut tadi nak haram mesti makul. Jadi sekarang ni anak dia tu hasil hubungan sumbang mahram antara apa? Makul wa ghairu makul. Ataupun lahir antara bari wa bahari. Bari wa bahari. Mok bari, poknya bahari. Ataupun wahsyi wa ahli. Anak tu apa hukumnya? Kita sebut haram. Sebab kita beratkan bala haram. Itu kaedah lah bila bertembung idza jtama al halal wal haram ghuliba al haram ihtiyatan. Bila berhimpun haram dan halal, kita haramkan dia sebab apa? Nak ihtiyat, berjaga-jaga. Faham tu? Wa yahrumu as-saydu 'ala al-muhrim wa ghairihi fil haram, dan diharamkan memburu ke atas orang yang sedang ihram haji ataupun orang yang halal di tanah haram. Tanah haram ni ada dia punya hudud dia, kawasan dia yang telah ditentukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi di tanah haram, Mekah tu salah satu tanah haram lah. Tanah haram ni lebih luas daripada Mekah sebenarnya. Jadi search Google tanah haram, hudud tanah haram, dia akan tunjuk. Okey. Jadi sama ada kita muhrim ataupun ghairu muhrim, kita halal. Haram kita memburu di tanah haram. Wa kadzalika kharij al-haram 'ala al-muhrim faqat. Begitu juga bagi orang yang ihram, haram juga bagi dia memburu di luar tanah haram. Orang yang berihram, haji ataupun umrah, walaupun luar tanah haram, haram memburu. Wa kadzalika idza'uh, begitu juga menyakiti binatang yang tadilah haram. Segah dia. Bila kita segah dia pun terkejut, terbang pun langgar tiang elektrik ke mampu. Tak haram kat atas kita. Ataupun kita pecahkan telur dia, ataupun kita rosakkan susu dia dan sebagainya, itu haram laka. Wa tajibul fidyatu sawa'un dakhila al-harami aw kharijahu 'ala al-muhrim wa kadza 'ala ghairihi dakhil al-haram faqat. Okey. Jadi kita sebut tadi orang yang muhrim, haram dia memburu sama ada dalam tanah haram ataupun luar tanah haram. Satu. Yang kedua, orang yang tidak ihram haji, tidak muhrim, kita sebut haram bagi dia memburu dalam tanah haram. Luar tanah haram tidak ada masalah. Soalnya ialah fidyah. Wajib tak? Maka kita sebut wajib fidyah. Ke atas muhrim. Sama ada dia memburu dalam tanah haram ataupun luar tanah haram. Wajib fidyah. Wajib bayar fidyah. Faham tak? Kalau dia bunuh binatang buruan. Begitu juga wajib fidyah bagi orang yang halal yang membunuh binatang buruan, yang cukup syarat tadi lah bariyan, makul dan wahsyi di dalam tanah haram. Dengan mana kalau dia tu halal, dia memburu di luar tanah haram, tidak ada sebarang masalah. Yang ke-9 ialah qat'u nabatil haram ratbi. Ni yang terakhir ni. Tak ada di Ma'ul Hajj kita baca nanti. Nak berhabis juga ni, nak berhabis.
Orang dah habis haji dah baru nak baca. Baru nak habis kita ni. Tak apalah, insya-Allah khair. Yang seterusnya, yang ke-9, qat'u nabatil haram ar-ratbi. Memotong. Dia kena faham potong dengan cabut kan. Kat sini potong. Memotong tumbuhan-tumbuhan tanah haram yang basah. Yang basah ni maknanya yang masih hijau. Bukan maksud basah ni dia dah mampu dah pokok tu. Kita siram air maka jadilah basah. Itu bukan. Ar-ratbi ni yang masih hijau. Jadi memotong tumbuhan tanah haram yang masih hijau. Kasyajari, seperti pokok yang ada apa tu orang panggil dalam tu, batang tu kan, syajar. Wal hashish, hashish ni rumput lah yang tidak ada batang tu. Jadi pokok yang hijau, rumput-rumput yang masih hijau haram kita cabut, haram kita potong. Wa yustathna min zalikal idhkhir, dikecualikan daripada hukum ini, hukum potong ini ialah al-idhkhir, satu jenis pokok yang bau dia wangi. Maka dibolehkan untuk cabut dan potong, malah jual pun boleh di sisi Imam Ibn Hajar. Jadi al-idhkhir, satu pokok yang baunya wangi, tak, satu tumbuhan yang bau dia wangi, boleh kita cabut, boleh kita potong dan boleh kita jual. Potong ni pokok kita potong, cabut ni pokok kita cabut daripada akar, itu cabut. Jadi boleh belaka. Kalau pokok tu idhkhir, malah jual pun boleh di sisi Imam Ibn Hajar. Wa alaful bahaim, dan makanan untuk binatang ternak juga boleh kita ambil, boleh kita cabut, tidak ada masalah. Wasiwak, kita potong untuk buat siwak, pokok siwak tidak ada masalah. Wazuru', tanaman-tanaman untuk kita makan, tumbuhan-tumbuhan untuk kita makan, seperti gandum, barley, zurrah iaitu apa nama, jagung, sayur-sayuran, dan pokok-pokok lain lah, sayur-sayuran yang lain, biji-biji lain boleh kita cabut, boleh kita cabut, boleh kita potong, kita nak jual pun boleh, dan tidak perlu bayar fidyah, dan tidak ada sebarang dhaman, tak perlu jamin, tak perlu kita ganti balik, tak perlu. Jadi boleh belaka untuk tujuan apa? Untuk tujuan makan dan ubatan. Wa kullu ma lahu hajah, dan setiap perkara yang kita ada hajat untuk cabut dan potong. Wa ammal hashishu al-yabisu fa yahrumu qal'uhu duna qat'ih. Adapun apa? Adapun hashish, iaitu rumput yang yabis, yang kering, fa yahrumu qal'uh, maka haram kita qal', cabut, duna qat'ih, tidak diharamkan kita potong. Jadi ini kita sebut sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, rumput yang kering haram cabut. Tapi kalau potong tidak ada masalah, potong bahagian atas sahaja tidak ada masalah, tak cabut akar tidak ada masalah. Kita baca sikit bawah tu, saya sebut wali dhaman al-fidyah fi qat'i syajar 4 maratib. Pada sudut fidyah pula, dari segi potong pokok ni ada 4 darajat. Jadi nak bincang sudut fidyah, bila mana seseorang tu potong pokok, maka ada 4 darajat. Pertama, tak perlu jamin langsung, tak perlu dhaman langsung. Kalau kita potong pokok yang dikecualikan tadi lah, idhkhir, alaful bahaim, pokok siwak, tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, daun, sayuran, jagung, barley dan sebagainya, itu kalau kita potong tak perlu jamin apa-apa. Yang kedua, ma yudman in lam yakhluf fi sanati. Kita kena jamin kalau pokok itu tidak kembali
wujud pada tahunnya. Ghusnul syajar, mana dahan pokok. Kita potong dahan pokok kan? Tak. Okey, tengok kalau dahan pokok tu ada balik sebelum jumpa tahun depan, maknanya dia keluar balik pada tahun tu juga. Kita potong dah tadi tapi dia tumbuh balik tahun tu juga. Yang tu tak perlu dhaman, tak perlu bayar fidyah. Tapi kalau tak tumbuh melainkan selepas berlalu setahun, waktu tu kena fidyah. Walaupun pokok tu siwak di sisi Maramli. Yang ketiga, ma la yudman idza akhlafa mutlaqan. Ni tak kena ganti. Kalau pokok tu kembali tumbuh, tak esok saya tumbuh tahun ni ke tahun depan ke tahun satu lagi kita esok. Yang penting tumbuh. Itu wal hashishul akhdar al maqtu' li ghairi hajah. Rumput yang hijau yang dipotong tanpa hajat. Yang dipotong tanpa hajat. Tak. Kalau dia tumbuh balik tahun tu ataupun tahun depan, maka tak perlu kita bayar fidyah. Kalau tak tumbuh langsung, barulah kena bayar fidyah. Faqallu'un liyabis. Begitu kalau kita cabut pokok yang dah kering, rumput yang dah kering. Tak. Tu. Kalau dia kembali tumbuh, maka tidak ada masalah lah. Sekalipun tak tumbuh tahun tu. Yang keempat, ma yudma mutlaqan wa in akhlafa min hayni. Yang keempat, kita kena jamin, kena bayar fidyah sekalipun lepas kita potong tu terus tumbuh. 2 hari lepas tu terus tumbuh, sehari lepas tu terus tumbuh. Kita sebut kena bayar fidyah juga. Benda apa? Asy-syajarul akhdar, pokok yang hijau. Ghairul idkhir wal mu'dhi, pokok yang hijau. Kalau kita potong pokok yang hijau, kalau yang nombor 2 tadi kita potong dahan, ni potong pokok tu betul. Cabut pokok tu. Tak. Maka ketika itu walaupun tumbuh juga tahun tu daripada akar yang sama, contoh kita potong sebahagian akar, ada baki akar tu tumbuh pokok tu juga tahun tu, kita sebut kena bayar apa? Fidyah juga. Sekalipun tumbuh ketika itu juga ataupun tumbuh tahun depan, tak kisah, kena bayar fidyah juga. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah nanti kita sambung babu dima'il hajj. Boleh nak habis dah ni? Insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.